COVID-19 dengan mendidik keluarga dan komuniti. Amalkan 3W yang baik untuk melindungi diri daripada jangkitan. Patuhi SOP dan arahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pantau kesihatan diri untuk memastikan anda tidak bergejala sebelum memasuki tempat awam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat akan sesuatu yang di bumi dan yang di langit, lagi bersama dengan namanya, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang Malaysia yang dikasihi. Saya Sarah Ardina binti Arifin, pembaca berita pendek. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 22 Februari 2021 jam 12 tengah hari. Kes sembuh 3,414 kes, 252,623 kes kumulatif, 88.4%, kes baru 2,192 kes, 285,761 kes kumulatif, kes import 3 kes, 2 warga negara, 1 kewarga negara. Kes tempatan 2,189 kes, 1,337 warga negara, 61.1%, 852 berkeluarga negara, 38.9%. Kes aktif 32,076 kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU 199 kes yang memerlukan bantuan alat pernafasan 91 kes, dan kes kematian 6 kes, 1,062 kes kumulatif, 0.37%. Selangor melaporkan kes harian baharu tertinggi iaitu sebanyak 910 kes, 41.5%. Daripada jumlah ini, sebanyak 742 kes, 81.5% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif jalankan di lapangan. Ini diikuti oleh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 303 kes, 13.8%, dan Sarawak sebanyak 221 kes, 10.1%. Sebanyak 109 kes, 5.0% yang dilaporkan pula adalah berkaitan kluster-kluster di penjara dan depot tanah imigresen yang membabitkan kluster tembok tapah 39 kes, kluster tembok menderek 26 kes, kluster penjara Jalan Harapan 25 kes, kluster tembok Bengkalan Cempas 9 kes, kluster tembok Bukit Besi 6 kes, kluster tembok Taiping 2 kes, kluster tembok Sungai Udang 1 kes, dan kluster DTI Sepang 1 kes. Kes-kes kematian pada hari ini melibatkan 2 kes di Selangor dan masing-masing 1 kes di Pahang, Johor, Sabah dan Sarawak. Sebagai 5 kes kematian melibatkan warga negara dan 1 kes bukan warga negara. KKM mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Berikut adalah maklumat terkini berkaitan kluster-kluster di Malaysia sehingga 22 Februari 2021. Jumlah kluster aktif, jumlah kluster 1,082 kluster, jumlah kluster baharu 8 kluster, jumlah kluster yang telah tamat 578 kluster, termasuk 14 kluster yang tamat pada hari ini, iaitu kluster Parit Jamil, kluster Manep, kluster Batu Lapan, kluster Paloh Tumpat, kluster Pondok Hidayah,
Kluster Sungai Cembong, Kluster Jalan TJ, Kluster Setutong, Kluster Sungai Ibor, Kluster Industri Apas, Kluster Jalan KKIP Selatan, Kluster Kampung Bukit Lada, Kluster Teknologi Kesidan dan Kluster Tropika. Jumlah kluster aktif 504 kluster. Jumlah kluster dengan pertambahan kes baharu pada hari ini 99 kluster. Dan kluster-kluster dengan pertambahan kes baharu tertinggi pada hari ini adalah kluster Sungai Putus 186 kes, kluster Tapak Bini Jalan Pantai 62 kes dan kluster Jalan Kecerahan 54 kes. KKM juga ingin memaklumkan terdapat 8 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini yang melibatkan 7 kluster berkaitan pekerja dan 1 kluster melibatkan komuniti. Perincian 8 kluster yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu kluster Tapak Bini Lombong Timah. Kluster pekerja ini melibatkan daerah Kuala Langat, Petaling dan Kelang di Selangor. Kes-kes dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 14 Februari 2021. Hasil saringan usaha pekerja-pekerja sebuah tapak bina yang terletak di Jalan Lombong Timah 3, Bandar Shahujana Putra, Kuala Langat. Sehingga 22 Februari 2021, sejumlah 566 individu telah disaring di mana 45 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Tapak Bina Jalan Kota. Kluster tapak kerja ini melibatkan daerah Gombak di Selangor. Kes-kes dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 mula pada 20 Februari 2021. Hasil saringan usaha pekerja-pekerja sebuah tapak bina yang terletak di kawasan perindustrian Kota Elmina, Rawang, Gombak. Sehingga 22 Februari 2021, sejumlah 121 individu telah disaring di mana 11 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Pasar Jalan Putra. Kluster tapak kerja ini melibatkan daerah Petaling di Selangor. Kes-kes dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 mula pada 20 Februari 2021. Hasil saringan usaha pekerja-pekerja sebuah perniagaan runcit yang terletak di kawasan Pasar Borong di Seri Kembangan, Petaling. Sehingga 22 Februari 2021, sejumlah 115 individu telah disaring di mana 9 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Tapak Bina Sungai Batu. Kluster tapak kerja ini melibatkan daerah Kepong di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 pada 22 Februari 2021. Hasil saringan usaha pekerja-pekerja sebuah tapak bina yang terletak di perhampiran Sungai Batu di Jalan Ipoh, Kepong. Sehingga 22 Februari 2021, sejumlah 385 individu telah disaring di mana 25 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Emperor Jambu. Kluster komuniti ini melibatkan daerah Kuching dan Samarahan di Sarawak. Kes indeks di kluster ini iaitu kes ke-221,927 dilaporkan positif COVID-19 pada 17 Februari 2021. Hasil saringan Kendiri. Kluster ini melibatkan satu majlis pengumpulan di Kampung Emperor Jambu, Padawan, Samarahan yang berlangsung di antara 3 hingga 5 Februari 2021. Sehingga 22 Februari 2021, sejumlah 337 individu telah disaring di mana 60 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Sungai Bakong. Kluster tapak kerja ini melibatkan daerah Meradong di Sarawak. 3 kes indeks dalam kluster ini iaitu kes ke-227,615, kes ke-227,617 dan kes ke-227,618 dilaporkan positif COVID-19 pada 19 Februari 2021. Hasil saringan individu bergejala. Kluster ini melibatkan sebuah pusat pengajian terletak di berhampiran dengan Sungai Bakong di Meradang. Sehingga 22 Februari 2021, sejumlah 593 individu telah disaring di mana 22 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Hilir Sungai Keluang. Kluster tapak kerja ini melibatkan daerah seberang Perak Utara, seberang Perak Tengah, Barat Daya dan Timur Laut di Pulau Pinang. Kes-kes dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 mula pada 13 Februari 2021. Hasil saringan usaha pekerja-pekerja sebuah kilang terletak di Hilir Sungai Keluang, Zon Perindustrian Bebas Bayan Lepas, Barat Daya. Sehingga 22 Februari 2021, sejumlah 327 individu telah disaring di mana 41 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Industri Sungai Gadut. Kluster tapak kerja ini melibatkan daerah Saramban,
Rembau dan Tampin di Negeri Sembilan. Kes-kes dalam kelas ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 16 Februari 2021. Asisan Muasasah Pekerja-Pekerja Sewakilan terletak di kawasan perindustrian Sungai Kadut, Seremban. Sehingga 22 Februari 2021, sejumlah 2,044 individu telah disaring, di mana 65 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kelas ini. Aktiviti perhimpunan dianjurkan tanpa mematuhi SOP dapat meningkatkan risiko penularan jangkitan COVID-19 pada orang ramai. Justeru, adalah amat penting bagi kita sentiasa waspada dan berusaha melindungi diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat di sekeliling kita daripada mendapat jangkitan COVID-19. Penularan virus ini boleh dielakkan dengan sentiasa memastikan penjarakan fizikal selamat, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer serta pemakaian lap pelitup muka. Kepada seluruh rakyat Malaysia, kita sudah berada dalam gelombang ketiga COVID-19. Oleh itu, usahlah lagi kita menunding jarak dan menyalahkan antara satu sama lain. Dengan itu, kita bangkitlah semula macam mana kita menentang sejak pandemik ini melanda di negara kita. Patuhlah SOP yang dikeluarkan kerajaan, elakkan 3S dan juga amalkan 3W. Marilah sama-sama kita menentang semula virus COVID-19 ini walaupun vaksin masih belum diperolehi. Tapi sekurang-kurangnya vaksin kita adalah patuh SOP dan amalkan penjarakan fizikal. Berikutan situasi peningkatan kes COVID-19 dalam negara yang telah mencapai jumlah kumulatif sebanyak 285,761 kes. Masyarakat dinasihatkan untuk lebih waspada dan berhati-hati dan mengurangkan risiko penularan jangkitan COVID-19. Ini sahaja yang tak berita pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya Alif. Hari ini saya sihat dan dibenarkan untuk hadir ke masjid. Ops, sebelum ke masjid, kita kena ketahui dahulu SOP yang ditetapkan. Mula-mula, kita digalakkan mengambil wuduk di rumah. Ini untuk mengelakkan kemungkinan bersesak-sesak di kawasan wuduk di masjid atau surau. Jangan lupa memakai pelitup muka. Ini boleh mengelakkan kita daripada jangkitan atau kemungkinan menjangkiti orang lain. Selain memakai pelitup muka, jangan lupa untuk membawa sejadah sendiri ke masjid atau surau. Sejadah, kapet di masjid atau surau kemungkinan mengandungi virus sekiranya ada jemaah bergejala menunaikan solat di tempat yang sama. Sila imbas suhu badan serta daftar kehadiran dengan imbas QR kod MySejahtera atau merekodkan maklumat diri dalam buku pendaftaran yang disediakan. Senang je nak imbas QR kod MySejahtera ni. Langkah ini memastikan hanya individu yang sihat saja dibenarkan masuk ke masjid atau surau. Aplikasi MySejahtera akan memudahkan pihak kesihatan mengesan dan memanggil senarai yang hadir sekiranya ada kalangan yang hadir positif COVID-19. Gunakan hand sanitizer yang disyorkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bertujuan membantu membasmi kuman yang melekat pada permukaan tangan. Solatlah di ruang yang telah ditetapkan oleh pengurusan masjid atau surau. Elakkan berjabat tangan atau bersentuhan untuk mengelakkan penularan virus. Penularan virus mudah berlaku apabila bersesak-sesak dan tidak menjaga penjarakan fizikal. Kita jaga kita. InsyaAllah, Allah jaga kita.